Aku pun pernah kena tu. Kau pernah kena? Tapi aku nasib baik. Aku bukan nak kata rezeki aku tu masuk aku macam tak, dia rezeki dia. Maksudnya, tak semua orang yang kena macam ni. Maksud aku bukan rezeki. So kau orang antara orang pilihan lah. Maksud aku daripada cerita-cerita orang lain, dia orang lagi teruk kena daripada aku lah. Maksudnya yang aku kena tu baru suku je daripada orang lain punya lah. Contohnya macam aku punya time tu, biasalah asrama kan, kita stay up, lepak-lepak. Lepas tu esok pula Sabtu, masa seronok lah lepak kan. So time tu, yang aku ingat time tu, bilik aku tu, kita memang hujung betul sebelah tandas. Lepas tu yang apa nama dia tu, aku punya katil betul-betul yang single, yang double decker tapi yang single kan, ada yang sambung, yang rapat kan. Aku punya single betul-betul depan pintu. Tapi lampu memang dah tutup. Biasanya aku tidur dengan member aku lah, even katil single kan. Tapi ya buat je lah. Cumanya time tu aku tak tahu kenapa aku memang nak tidur dulu sebab memang dah ngantuk kan. Tiba-tiba tak tahu macam mana aku boleh tersedar tu. Tapi ya Allah, tersedar tu macam kau bayang kau bangun tidur, lepas tu ada orang pandang kat sini tapi dia daripada atas. Daripada atas? Dia daripada atas tu kan. Tapi yang aku ingat dia memang hitam je. Aku macam, tapinya dia main cak-cak weh. Dia bukan tengok lama macam ni, dia macam dia tengok, dia macam in frame betul dia balik. Dia masuk frame dia keluar balik. Tak maksudnya, okay, kau tidur katil single ke tak double decker? Dia double decker, tapi yang single je yang tak gabung lah. Kita ada yang gabung. Tapi aku tu memang satu je. Lepas tu member aku pula memang tak ada kat atas tu. Tak ada. So dia cak-cak daripada atas tu lah? Dia macam berdiri dari tepi. Tapi macam faham tak? Contoh kalau kita baring kan, kita nampak kat atas pandangan tu je lah. So dia masuk je tu lah? Dia masuk, dia keluar dalam 3 kali kat lah dia cak-cak tu kan. Lepas tu aku memang, aku baca ayat kursi je, aku memang nak bercakap pun memang tak ada orang dengar langsung. Ya betul. Masa tu kan kau kata kau tidur dengan, biasanya tidur dengan kawan kan? So waktu tu tidur dengan kawan ke tidur seorang-seorang? Tak, aku tidur seorang. Sebabnya memang time tu tak tahu kenapa time tu memang kata orang lepak kan. So time tu tidur dulu. Orang lain dia lepak dengan lain time tu. So memang aku baik dulu lah. Tapi lepas dah boleh bangun memang aku lari je. Kerja aku pun apa. Dia tengok cacat siapa kat pintu. Aku bangun je dengan selimut. Aku tak pakai tudung, aku tak pakai selimut, lari bilik member aku aku tu lagi lah. Sebabnya kalau yang cerita-cerita yang aku daripada senior semua, dia orang lagi teruk lah kena. Siap time tindih tu, siap ada yang benda tu siap lempar katil keluar. Siap marah-marah. Lagi teruk. Lepas tu ada tu kan, katil tu dia buang keluar? Tapi tu dalam ni je, tapi benda tu tak jadi. Faham. Betul lah. Pernah ada. Meremang memang lah siap ada. aku. Dia kalau tengok, kalau sampai tengok anime dia macam genjutsu lah. Okay, bang. Genjutsu kan. Terbayang. Kita merasakan benda tu, tapi in reality bila kita sedar benda tu memang tak ada. Memang tak berlaku. Tapi kan? Kita merasa. Ya, betul. Itulah. Tapi paling susah nak gerak badan kan? Ya. Paling susah. Tapi paling susah gerak badan, suara tu tak keluar. Orang lalu tepi pun kita panggil memang tak dengar. Aku pernah dapat gerak sikit je settle. Dapat gerak sikit je. Aku pernah kena pukul 12 tengah hari. Ya Allah. 12 tengah hari, tidur tengah hari. Nampak kat rumah member, ada nampak lah member tengah borak tepi tu. Kita macam, apa? Tapi tak nampak lah macam kau cak-cak kan. Aku aku baring, apa benda tak ada gerak Lepas tu minta tolong. Tapi memang tak dengar. Memang tak dengar. Baca ayat kursi memang dalam hati lah. Nak cakap dengan mulut tu. Lepas tu dapat je gerak tu, cakap dengan member, asal tak tolong aku minta tolong. Lepas tu cakap, patutlah kau macam tu. Diorang dengar macam tu. Kita duk effort gila-gila, macam nak menjerit tau dia punya ni. Tapi tak keluar. Diorang dengar macam tu. Aku situasi aku masa kena yang aku cerita ni, macam tu lah situasinya. Lepas tu semua tidur, memang tak ada siapa. Orang tidur tengah malam pukul 3-4 pagi. Siapa je nak sedar kalau kau kena seorang tu, memang kau reda je. Ya, mereda. Okay, kalau berkaitan dengan berdiri tindih ni kan, aku ada pengalaman lain dan aku ada perspektif lain. Okay, masa aku sekolah rendah,
aku selalu kena benda ni, tapi dia in a control lah. Dan aku tak rasa itu adalah tindih. Okay, aku kadang-kadang aku bagi dia punya simple cerita dia macam ni lah. Contohlah, aku terlelap. So tengah tidur tu, aku terbayang kerja tak siap lagi, kerja sekolah tak siap lagi. So kita akan paksa untuk, macam ibarat dia macam kita panggil roh kita, paksa untuk bangun. So normal tu, memang masa sekolah rendah aku normal buat benda tu. Dan aku akan rasa sakit lah, sebab kita tarik roh tu masuk dan kita akan start dia macam tu. Okay, Benda tu dah biasa buat. Sebab kerja banyak, terlelap macam tu lah. Dia jadi, pernah tanya dekat kawan-kawan, bila kita bangun kan, betul kita tanya, kau dengar tak aku macam tu tadi? Betul dia kata, tak dengar. Kau bila kita rasa macam tu, sakit dia kan. Tapi orang dia pandang, kalau dia pandang lah, dia tengok kita tidur, betul kita jaga, macam tu je. Tapi kita rasa sakit tau, dia tarik tau. Okay, so dah biasa. So sebab tu rasa macam normal lah, tak pernah kena tindih. Okay, tapi pernah sekali tu aku sebut je lah, di MSN. Di MSN, di satu asrama atlet lah. Dia panggil KASA lah. So aku tak nak bagi tahu lah KASA yang mana kan. Okay, masa tu aku seorang-seorang. Aku boleh katakan seorang-seorang lah. Aku nak balik. Semua satu dom tu ada 6 orang. Dia normally dia sini, kita masuk sini ada almari. So ada tiga katil sini. Boleh lalu sini, boleh lalu sini. Masuk je pintu sini toilet. Lepas tu baru ada blok sini, baru masuk ke bilik lah. Okay, so aku katil sini, maksudnya jauh dengan pintu lah. Kat sini. Budak basikal lah. 3 orang, semua dah balik. Aku duduk dengan ada seorang budak olahraga. Katanya nak tunggu aku, tapi aku terlelap. Okay, aku terlelap. Kita tidur waktu petang. Aku assume lepas dah berlaku tu, aku assume lah cerita ni. Aku terlelap waktu petang. Petang tu orang pukul berapa? Lepas maghrib ke? Lepas asar, pukul 5-6 macam tu lah. Tertidur Itu seorang lah bang? Seorang? Waktu tu seorang. Tengah tidur. Waktu dia Tengah tidur. Okay, sebelum tidur dengan budak olahraga kata kita balik sama-sama lah. Malam sikit lah kan. Okay, kita gerak sama lah. Maksudnya bukan balik sama, gerak sama. Tapi dah tertidur, mungkin dia dah gerak. Jadi dia gerak tu sebelum gelap. Jadi aku dah tertidur ni dalam keadaan gelap. Dah pukul dekat pukul 8 macam tu lah. Maghrib macam tu lah. Semalam lah. Dah gelap lah. Okay. So kita terjaga. Aku mengereng macam ni. Aku terjaga. Belah kiri. Mengenai sini cermin luar. Terjaga. Dah gelap lah. Alamak, pukul berapa ni? Dalam kepala otak masa tu dah fikir pukul 10, pukul 11 tu. Malah balik. Tidur balik lah. Masa tengah tidur balik tu, macam-macam lah kena. Ini memang confirm lah. Sebab aku dah biasa tadi tu kan. Ini memang aku boleh confirm tu tindih lah. Di mana katil besar, single tapi dia besar. Aku mengereng sini, terasa tau ada orang duduk. Faham tak? Tilam tu mendap. Rasa tau. Dia mendap, betul dia baring sebelah. Kita dengan bantal memang boleh rasa benda tu. Tapi belakang dah lah gelap. Macam mana aku nak tengok ni kan? Tak, masa tu berani tak nak tengok? Berani nak tengok? Okay, to be honest memang tak berani nak tengok. Tapi dalam otak tu duk fikir kawan tu kot. Kawan yang olahraga tu lah. Dia kot. Tapi dia punya cara dia naik katil tu, betul dia lentok tu, lain macam lah. Okay, aku memang, kita punya takut tu macam tak boleh gerak, macam kena tindih lah. Tak boleh gerak. Tapi aku Allahu Akbar, sebut Allahu Akbar, siku. Masa siku tu, to be honest, ada rasa benda. Tapi bila aku dapat toleh macam ni je, hilang. Tapi memang kita rasa ada benda yang kita siku kan tu. Tekstur benda tu kerah ataupun macam kita siku badan orang? Dia macam ada kain, macam kain yang tegang.
Skor siku. Lepas tu kita tengok dah hilang. Tanpa fikir panjang lah. Tak payah buka lampu terus, caw terus. Aku duduk bawah, duduk dekat bawah kasar tu. Aku duduk, aku roger member. Mostly ada yang dah balik, ada yang tak balik. Tapi kunci kereta kat atas. Kunci kereta kat atas. So lala aku tak cerita benda tu. Aku tumpang bilik member aku untuk tidur malam tu. Pagi esok sebelum aku nak balik, aku minta dia, teman aku naik atas walaupun dah siang. Naik atas. Takut benda tu takut benda tu cari balik. Okay. Pagi tu aku naik. Okay. Budak olahraga ada lagi. Okay, mana dia pergi? Aku datang. Kau tak balik lagi ke? Kau kata aku dia kata kau, sebab dia balik malam tau. Dia balik malam. Lepas tu dia tengok katil aku ada barang aku lagi. So dia ingatkan aku keluar kejap lah. So dia pun tidur seorang-seorang malam tu. Okay. Dekat tempat. So maknanya sebenarnya diorang ada ke tak kat situ daripada awal? Wallah tak tahu. Ya tu tak tahu. Tapi memang masa tu gelap apa semua. Memang caw terus. Olahraga tu cakap dia memang balik malam, lewat sikit balik. Balik, dia tengok tak ada orang. So dia tengok katil aku ada barang aku lagi. Ada barang-barang semua, ada phone apa semua kan. Oh, just keluar je kot. Dia baring lah katil dia tidur lah. Semalam tu dia tidur seorang-seorang lah sebenarnya. Dia mengharap, dia ingatkan aku akan balik lah. Tengah-tengah malam ke aku balik bilik kan. Aku dah tidur bilik member aku. So dia tidur seorang-seorang. Masa tu lah, okay, dah settle. Pagi-pagi tu dah settle pun. Dah lepas-lepas tu tanya lah, ingat tak hari ni kan, yang kau balik ni. Kau malam tu tidur ada apa-apa tak? So dia kata, malam tu aku dengar dia tak clear lah tu siang ke apa ke lah. Tapi memang aku tak balik bilik tu dan mandi kat bilik tu. Aku balik, aku balik kemas beg, caw seremban terus. So dia kata dia tak clear lah. Dia ingatkan budak-budak Melayu kan bangun subuh semua kan. Okay, dia dengar ada orang mandi. Tu je. So bilik tu dia ada tandas tu. So dia dengar pagi tu, dia ingat subuh kot, budak-budak ni bangun subuh kot. Maksudnya dia ingat just bangun subuh kot. Yang kira yang dengan abang bukan ni lah, bukan apa ni. Itu memang benda tu lah. Memang benda tu. Sebab dah biasa yang jenis yang kita tak boleh gerak, tapi bila kita panggil roh kita, kita ini aku yang bangun, ni aku yang paksa bangun. Tapi yang ini memang terasa dia naik apa tu kan. Nasib dah lah aku tengah mengereng kan. Takut dia je. Tapi time tu kira tak kena tindih lah. Boleh gerak kan. Somehow nak kita sedar padang macam ni. So dia dekat belakang, dia tengah rasa ada katil tu tengah baring macam tu kan. Rasa mendap. Tapi kita tak boleh nak gerak tau. Kita rasa macam takut yang tak boleh nak gerak tu, tak tahu lah. So benda yang sama lah. Ada cakap, ada baca ayat kursi dan sebagainya. Last kali Allahu Akbar, siku. Semasa siku tu pusing. Masa pusing tu ada rasa kain yang tegang. Kita siku dia. Tapi bila kita pandang, tak ada. Dalam keadaan gelap-gelap lah. Gelap-gelap, ada cahaya daripada tingkap. So gitu-gitu je lah. Terus caw. Terus buka pintu, belah. Itu sebab korang dah cerita pasal tindih-tindih. Ini cerita yang aku nak share di Lapang Sasa Mantin. Lapang Sasa adalah tempat training, tempat aku training. Gila. Benda ni berlaku waktu 2010. Disebabkan macam ni cerita dia. Coach aku, dia datang daripada Pahang. Dia diserap masuk ke Negeri Sembilan untuk latih kita orang atlet lah. So selepas dia masuk, banyak kejayaan yang berlaku untuk Negeri Sembilan dalam sukan menembak tu. Sukan menembak Sukma Negeri Sembilan pada 2004. Lepas tu 2005-2006 ada lagi atlet. Lepas tu terkubur. Tak ada atlet langsung. Sampailah 2009 dia start balik projek. Dan projek untuk Sukma 2010. So masa nak buat projek tu dah start banyak kejayaan lah dalam menembak ni. Terutamanya dalam tim coach aku lah, iaitu tim pistol. So punca dia adalah hasad dengki lah. Dengki dengan kejayaan coach. Dia nak hantar benda tu dekat coach. Tapi coach aku tak kosong. So dia pergi
orang yang paling rapat dengan dia. Orang yang paling rapat dengan dia dan orang yang dah, orang panggil bocor lah, maksudnya dah pernah kena masuk. Dan ibarat dia macam ada lubang kan. So betul tu. Sebab orang kata kalau orang dah pernah kena kan, badan dia ada terus sikit. So kisah dia macam ni. Dah dekat nak sukma dah waktu tu. Kita orang dah kena training kau-kau. Hari-hari kena training teruk gila. Jadi ada perasaan yang macam penat lah training. Kita orang duduk asrama dekat Seman 2, naik travel, naik motor apa semua, masing-masing pergi ke Mantin training. So waktu tu aku berdua je. Aku berdua dekat, okay bayangkan masuk je range tu, bangunan besar. Masuk je range ni lapang sasar lah, tempat menembak latihan Masuk je pintu, sebelah kanan 50 meter. Ada pintu, masuk lapang sasar 50 meter. So jarak dia 50 meter. Masuk sebelah kiri 25 meter. So sebelum nak masuk 25 dengan 50 tu, ada tangga lah naik atas. Atas ni 10 meter, 10 meter punya jarak. So pintu tu memang tak guna, kita memang guna pintu ni je. Dan coach aku memang dia kata, so bila kita selalu naik pintu ni, kita asyik guna bay ataupun kita selalu guna target yang dekat-dekat dengan pintu tu je lah. So asyik rosak sampailah coach aku kata, dah kau start training ujung sana, sini pintu tu ni lah, dalam tak, memang tak guna pun dah. So kita around tengah-tengah, aku berdua je dengan teammate aku. Aku tengah buka box pistol tu. Masa tengah buka tu, tiba-tiba lampu daripada sini dia terpadam, daripada sana, daripada yang kosong tu, yang pintu tangga yang tak guna tu, dia terpadam sendiri. Lepas dah terjadi, baru terfikir tau, kalau kita blackout, dia sekali betul? Ni dia one by one, macam ada orang tutup switch lah. Yes. Okay, mengembang aku ni. Okay, masa ni umur Form 5, 2010 Form 5. Masa tengah buka, pop tutup. Yeay, tak payah training. Tutup balik. Baru nak gerak turun bawah, baru nak gerak keluar daripada bay tu, buka balik. Ada orang yang main switch ke? Tak, ini benda tu tengah lalu. Dia lalu kat situ. Oh, dia lalu tu auto tutup. Yes, Okay, jadi okay, maksud kita macam alah, kena training balik. Angkatlah training balik berdua. Angkat training. So aku pistol. So tangan kanan sini, aku menghadap ke pintu yang biasa kita lalu lah. Okay, tiba-tiba dengar tapak kaki dari atas. Buka pintu, gong. Tim aku kata macam ni, just me. Aku tak boleh sebut nama lah. Aku macam pandang member aku sebelah, turun. Okay, aku turun, pergi ke 20. Barang-barang apa je? Nama orang ke apa? Tu nama orang. Aku tak boleh nak sebut lah. Barang? Biar kat situ. Pistol semua biar situ. Maksudnya dia panggil tu apa? Panggil? Dia macam tu lah. Dia panggil just me. Oh, dia panggil dua orang lah. Panggil nama orang tu lah. Contoh lah, nama tu Yan kan. Just me, Yan. Aku macam pandang belakang, member aku, jom pergi tolong. Tolong turun bawah, pergi kat 25 meter. Satu atlet kita orang, tim kita orang kena rasuk. Macam aku cakap dia dengki dengan coach. Jadi dia tak boleh nak masuk kat coach, dia masuk ke orang yang paling rapat. Kebetulan waktu tu coach aku memang tengah tak sihat. Dia duduk kat Seman 2, kat asrama. Dia demam. Cuma dia dah bagi plan training. Dia kata, okay, aku tak sihat lah ni, korang pergi dulu training. Aku dah bagi plan training kan, kita buat. Dan dekat sana ada orang yang jaga almera, maksudnya yang tempat simpan senjata tu, ada orang yang jaga situ. Tapi waktu tu dalam tengah hari, jadi dia dah keluar pergi makan. Dan waktu benda tu berlaku waktu siang. Waktu siang. Jarang-jarang. Okay, dia kena rasuk. Okay, dia kena rasuk. Aku buka pintu 25 meter kat sini 25 meter. Aku buka je pintu tu, dia dah terbaring. Aku pun dah start lah, sebab dalam ramai-ramai tu aku je yang sekolah agama. Jadi diorang memang mengharapkan aku lah. Aku pun ada ilmu nak rawat-rawat ni. Orang kata apa? Aku pun menampak slow dalam aku membaca Al-Fatihah. Dia tengah baring, pandang aku. Aku pun macam, okay, ni confirm lah kena ni bukan dia ni. Confirm bukan dia. Sorry to say, dia perempuan.
Aku pun datang kat dia. Aku cuba apa yang aku tahu lah. Aku baca ayat kursi apa semua kan. Sampai di mana dia melawan tau masalah. Melawan cara macam ni? Dia melawan, dia bangun, dia nak lari daripada tempat tu. So kita kena pegang dia. Aku sampai lutut aku kat dada dia. Aku pegang dia, aku tahan dia macam ni. Lepas tu kau tengah baca ayat Quran kan, Tiba-tiba dia berubah. Tiba-tiba dia nangis. Tiba-tiba dia nangis. Masa dia nangis tu, ada member aku lah yang dia macam ketuk kepala aku lah, macam kau jangan percaya lah, kau jangan percaya ni setan ni, macam tu lah. So kita dah tak boleh nak buat apa. Memang kena call coach. Coach kena. Betul. Bila dah keadaan tu dah tenang, dia dah baring lah. Baring macam mana yang masa aku masuk tu, dia dah terbaring. Okay, coach cepat coach datang kan ni. Okay, coach aku dengar bunyi kereta coach aku. Lepas tu dia nak masuk ke pintu tu, tempat yang nak masuk pintu tu kan. So dengar lah bunyi kereta dia, tayar dia kena pasir. Okay, dengar je bunyi pasir, kereta tayar tu kena pasir. Dia bangun. Zap, dia bangun lagi. Lawan lagi. Dia duduk diam, dia pandang bawah tau. Tapi dia macam ada gelak-gelak sikit. Coach aku memang dia tengah sakit kepala, mood tak ada apa semua. Kau buat hal macam ni pula. Coach aku masuk. Dia masuk je 25 tu, boom. Siapa yang nak jumpa aku tu? Dia datang. Coach aku pusing. Aku masa tu dah Ni pintu kan. Ni pintu. Dia dah terbaring. Dengar je bunyi tayar kena pasir tu, kan dia bangun kan. So kita orang dah standby lah. Nak standby lah. Lepas tu coach aku masuk kat pintu. Boom, dia sepak pintu tu. Siapa nak jumpa aku sekarang? Betul dah nampak budak tu kan. So dia pusing kat budak tu. Sambil dia pusing tu, aku tengok coach aku kan, dia tengah baca ayat kursi tau. Aku tengah pandang coach aku pandang dia. Dia tengah baca ayat kursi, tapi terbalik daripada belakang. Budak perempuan tu? Budak perempuan tu? Yes. Tapi cara dia macam ni tau. Ayat-ayat dia macam ni? Ya, tak boleh. Tapi aku tahu lah. Tapi aku tahulah benda tu dia terbalik kan. Dan dia bukan terbalik macam perkataan tu. Dia huruf daripada belakang. Tap. Terbalik. Dia macam ni. Bila dia masuk kan, benda tu kan dia dah bangun. Pintu kat sini, boom, masuk je tu pandang. Kan coach aku pusing kan. So dia pusing. Benda cakap aku kat depan dia. Aku kat depan dia ni, cuak sial. Aku rasa macam aku ada perasaan nak tutup mulut dia. Tapi aku tak boleh buat. Takut gila. Takut kita pula kena depan mata ni, depan mata. Benda buat betul tak boleh nak buat apa. End up dia kita panggil ustaz lah. Panggil ustaz. Lepas tu dia datang tim lah, datang satu ramai dan berlawan dekat situ. Orang panggil benda ni ru'yah. So yang ustaz-ustaz ni macam dia tukar tangan dia jadi sabit ke, jadi betul. So dia libas benda tu, dia masuk dalam botol apa semua. Okay, benda tu one of experience juga. Bila dia orang tengah rawat, kita orang memang dekat 25 meter tu. Aku duduk, ada seorang, ada apa macam dia punya student lah, budak-budak muda kan, muda lagi pada aku semua, duduk kat sebelah. Dia boleh cakap macam ni tau. Situ ada satu, atas ni ada satu. Kata pun kau dia boleh bagi tahu lah kau mana. Orang tengah seram ni, tengah berperang kat depan ni kan. So ending dia adalah di mana tak boleh nak lawan, tak boleh nak rawat kat situ. Sebab biasa lapang sasar ni memang kena jauh daripada pendapatan. Sebab nak menembak, bising semua kan. Jadi dia memang kat hutan, kawasan lapang. So benda tu dia cakap, setiap kali dia potong tangan tu masuk dalam botol, jin-jin dan hantu-hantu daripada hutan memang datang sorak kat dia. Lawan lagi. So bila lawan-lawan ni, dia suruh lawan-lawan, tangan tumbuh balik. Banyak kali. Yang macam mana abang boleh tahu cerita tu? Itu yang tumbuh tu. Okay, itu dia dah dicerita lah. Sebab masa tu dah settle semua kan. Dia orang dah tak boleh nak buat apa. Asyik yang masa, okay, kalau ikut flow dia, masa tu kita nampak macam kau dah potong, dah masuk botol, lepas tu kau potong lagi. So macam kenapa asyik potong Dan dia banyak cakap macam ni, khianat. Maksudnya ni dia lepas dah di-explain lah. Contoh dia nak libas kan, dia nak libas potong tu, benda tu keluar.
So kalau dia libas juga, orang yang kena. Oh ya. So dia kata khianat. So tak jadi nak libas. So dia okay. Macam tu lah. Habis semua settle tu, dah tak boleh nak buat apa. Yang aku ingat last sekali, perempuan tu dia duduk, budak atlet tu duduk macam ni. Dia duduk macam tahiyat akhir. So dia baca something, dan dia bawa pergi ke tempat dia, ataupun masjid yang terdekat tu, ataupun surau yang terdekat, mandi air kolah. Mandi air kolah masjid. So dia memang tak dihantar balik ke lapang sasar, terus balik ke asrama di Senaman 2 lah. So waktu tim ustaz tu pergi hantar, uruskan tu, ustaz tu memang borak dengan coach aku lah. Coach aku memang direct tanya. Coach aku tanya, ai. Coach aku cakap, siapa yang buat? So dia ada cakap lah benda something. Pom-pom. Lepas tu dia cerita pasal benda tu tak boleh lawan sini, sebab yang daripada hutan pun datang turun. Ada yang sorak-sorak tumbuh balik. Ada yang memang dia macam cabut kat tangan dia sambungkan kat sana. So tak boleh lawan. Tapi orang yang atlet tu, dia punya konsekuen dia lah kan, dalam masa seminggu tu dia kena, sebab dia baru kena. Dan benda tu masa nak lawan tu, benda tu keluar masuk. Bapak senang gila. So dia kena pakai satu gelang. Setiap gelang tu adalah daripada kayu koka. Oh, faham. Daripada kayu koka. Ada sambungan yang kena mengena dengan kayu koka tu. Nak aku sambung ke, ataupun ada yang nak share cerita lain? Jangan matikan cerita, sambung. Okay, sambung. Okay. Dah lama lah lepas tu. Orang yang sama. Aku rasa orang tu dah pakai benda tu dalam kayu koka tu, gelang kayu koka tu dalam sebulan. Macam tu lah. Tapi dia dalam keadaan yang macam tu tau, yang aku tak suka lah pakai ni. Yang kita rasa pelik tau, macam pakai je lah, masalah macam pakai jam kan. Tapi dia tak suka aku ni. Macam dia macam ada benda lah kot, dia rasa tu. Kita tak tahu. Okay, dia ada dark side sikit lah. Okay, yang ni aku tak ada dekat hostel, tapi aku diceritakan. Cerita dia lebih kurang macam ni. Kita orang dekat Senaman 2, kalau korang pergi kat Senaman 2, kompleks sukan Senaman 2, ada asrama lelaki kat sini, asrama perempuan kat sini. Memang dekat je macam ni. Okay. Lepas tu kita orang lepak dekat depan ni, dekat tempat parking kereta, lepak-lepak ramai-ramai. Aku tak ada. Ni aku kalau nak cerita side aku pergi training, aku sekolah tu. Habis sekolah kita pergi training, semua muka bengkak. Tak cukup tidur. Apa hal ni? Dengan coach pun tak datang. So kata, kenapa kau muka bengkak macam tak cukup tidur ni? Betul, dia orang pun start macam ni je cerita. Dia cerita. Memang hari tu memang tak training, tapi datang range lah untuk buat latihan fizikal dan sebagainya. Cerita dia masa tengah lepak, lebih pukul 12 lah, tengah lepak-lepak, coach aku lah gatal. Dia cakap macam ni. Dia kata, dia panggil seorang budak lelaki. Kau nak tengok sesuatu tak? Sesuatu tu apa coach? Hantu. Okay, so dia duduk macam ni. Dia cakap okay, kau pandang pukul 4 dekat atas. So budak tu pun tengok pukul 4. Okay, pukul 4 ada pokok. Dia pandang atas. So lepas tu dia macam ada coach. Betul coach macam kan, bukan aku seorang je nampak kan. Okay, Duduk. Dia panggil perempuan. Kau nak tengok hantu tak? Serius aku. Perempuan tu maksudnya cakap tu memang cakap celupar kuat ke ataupun macam mana? Bisik. Kau nak tengok hantu tak? Ya apa coach? Ni mana? Sama. Okay, kau tengok pukul 4, tengok atas. Perempuan kan, dia macam ingat coach yang tipu-tipu kan. Dia toleh kat pokok tu, pandang atas. Pop! Tunjuk Pisang lah malam tu. Bila dia tunjuk tu, semua dia bila dah coach, semua orang dah pandang kan. So bila kita dah teralih pandangan kita pandang balik, dah tak jumpa kan mana benda tu kan. Tak nampak. Okay, so panikkan cerita. Dia orang sambungan lepak sampai pukul 2 macam tu, baru nak masuk. Okay, bila nak masuk tidur, okay, hostel perempuan dia macam ni. Masuk je pintu, aku pernah masuk masa tak ada orang, sebab kena cuci.
Perempuan ni macam dia bab pet ni, sorry to say, kalau yang bukan Muslim lagi pengotor. Sorry to say, kita orang budak lelaki kena kemas tau. Sebab kita orang last yang keluar daripada hostel. So kita kena masuk tempat asrama perempuan, kemas sampai semua. Kita orang masuk, sini ada macam ruang tamu. Lepas tu dia ada satu line je panjang. So bilik. Yang masa tu ada atlet menembak je. Lepas tu diorang dengar daripada ruang tamu orang berjalan. Dia cross. Semua mesej lah, budak-budak perempuan lah mesej. Korang dengar tak bunyi tu? Dengar. Okay, diorang dah plan satu benda, di mana kalau dengar bunyi tu, buka pintu sama-sama. Sebab benda tu, bunyi tu daripada sana, situ jalan mati tau. Dia tak patah balik. Tahu-tahu daripada sana balik bunyi. Okay, so diorang dah plan, diorang dah cuak-cuak semua lah. Okay, Waktu tu kayu koka tu pecah. Perempuan yang pakai tu. Yes, perempuan yang pakai tu, dia pakai waktu tu pecah. Waktu tu lah dia orang macam risau dan sebagainya, menggelabah apa, dah mesej coach, kita orang semua dah tidur dan sebagainya kan. So apa yang berlaku, dia orang test benda tu lah. So dia dengar bunyi tak. Bila lepas je bilik, semua buka. So bilik dia depan-depan tau. Dia buka pandang belakang, tak ada siapa pun. Member pandang each other, lagi. So malam tu lelaki, perempuan, dia orang duduk hostel lelaki. Lelaki kena jaga malam sekali dengan guard. Guard pun berjaga malam juga. Sampailah Diorang yang cerita lah, ada diorang kejar benda tu, nampak benda tu, ada benda tu. So dia kejar. Apa yang diorang nampak adalah bentuk manusia tapi kepala serigala ataupun anjing. So diorang nampak benda tu dan diorang kejar. Guard ada torchlight yang kalau full suluh tu memang sampai ujung kan. So masa tu nampak sikit-sikit. Lepas tu budak-budak menembak ni memang gila sikit, memang kejar. So di dalam diorang kejar dalam bangunan, dengar tapak kaki kat atas, sampai kat ujung tu. Kat sini macam ada pokok apa semua, cross sampai sini je. Memang diorang lagi laju tau. Diorang lari tu, diorang dengar bunyi atas tu, diorang lari ramai-ramai, memang lagi laju daripada yang bunyi kat atas tu. So supposedly bila diorang sampai kat luar tu, toleh atas, mesti ada nampak kan? Tak nampak, tak ada apa pun. So tak tahu lah kat mana, habis tu kat mana. Bunyi tapak, habis. Tak tahu lah kot benda tu lagi. Tak tahu lah kan. Tapi tak ada, diorang tak nampak. So malam tu asyik berjaga je lah. Sampailah pagi esok pergi training, semua muka barai. Yang masa coach cakap tu nak tengok benda tu, jadi diorang ada describe tak benda tu macam mana? Diorang nampak macam lembaga tengah bertenggek dekat pokok tu, tengah pandang diorang. Dia bukan pandang orang tu, contoh macam dia pandang grup tu. Kita orang tengah lepak kan. So contoh lepak sini, coach kat sini, dia suruh pandang kan. So benda tu tengah pandang grup tu, macam tu. Remang siap. Itulah antara pengalaman. Tapi tadi tertarik dengan Majas punya cerita yang apa, orang merawat tu dia membayangkan kan. So saya pun belajar juga benda ni, tapi tak adalah belajar pun just untuk family kan. Tak adalah belajar teruk-teruk pun. Cumanya pernah ada satu saat tu, waktu tu first time kita nak aplikasikan. Okay. Sebab tu baru belajar, first time nak aplikasikan. Saya tu family buat kenduri. So bila family tengah buat kenduri tu, dia jadi time kenduri tu orang tak nampak. Time kenduri tu orang tak jumpa rumah. Faham. Makanan basi. Makanan basi tu betul. Air habis apa kenduri semua. Kau? Kenduri family lah, family. So waktu tu first time okay, cerita dia sebelum kenduri tu. Standard lah, malam sebelum kenduri kita akan letak signage apa, signboard. Yes. Jalan tu kan.
So balik tu rasa dalam pukul 1 pagi macam tu lah. Sampai je rumah tak boleh parking sebab ada kemah. Ni buat kenduri di depan rumah kan. Parking tu, masuk je kemah, ada jumpa satu macam gumpalan tau, dekat jalan tar dia punya meja buffet tu kan. Sampai kat situ ada satu tai. Tak, bentuk dia macam bukan tai orang, bukan tai anjing, bukan tai kucing. Macam tai lembu bentuk dia. Macam tai lembu, tapi tak adalah besar macam tu, tapi dia just nampak macam ada rumput-rumput je tau. Pusaran dia. Tak ada pusaran. Dia macam stepik macam tu. Tapi benda tu bukan kat situ je. Dia bercicir. Faham. Tu bercicir. Sini ada, depan tu ada. Sampailah masuk ke rumah kan. Bila masuk dalam garaj rumah, posh rumah besar tau. So ada pasir banyak gila. Pasir. Kau masa tu kau seorang ni ke ada? Dengan abang lah tu. Abang pun nampak dengan abang berdua. So ada pasir. Bersepah. Yang lain semua kat dalam, semua dah tidur. Pasir tu ada sekali dengan bulu. Bulu apa tu? Bulu tak tahu bulu apa. Tapi bulu tu kat ini kali kelabu. Banyak. Bulu ni kat ni. Dia bukan bulu macam bulu burung lah. Bulu burung panjang kan. Bulu kat ni kecil halus-halus. Tapi rupa macam bulu bulu pelepah, tapi dia kat ini kecil, pendek kali kelabu. So malam tu terus sapu lah. Tai tu memang ada dekat kemah-kemah sapu. So bila hari kejadian, orang tak jumpa rumah apa semua. Lepas tu pergilah jumpa seseorang apa semua kan. Dia ajar apa semua. Bila sampai kat rumah tu, one of my family member try buat kat dia. Buat dia kena. Try buat dekat dia tu siapa? Try buat apa yang kita dah belajar tu lah. Maksudnya untuk sense benda tu, ayat-ayat Quran tu lah. Try baca-baca, terus masuk. Terus kena rasuk. Kena kat dia. Kena rasuk tu. Itu first time tau handle. Sebelum ni banyak je, cuma kita just tengok lah. Bila kita kena handle, kita rasa macam oh shit, ni aku punya kerja shoot. Tapi time tu kau yakin lah kau boleh buat? Yakin kena ada lah. Time tu yakin lah. Tapi time tu memang kita rasa macam serius lah macam ni. Perasaan dia tu macam macam ni ke macam tu. So bila dia first time, bila dia react dengan kita punya bacaan tu, dia macam ni. Macam tu. Kamera macam dia pandang, dia senyum. Macam dia tahu kau nak lawan dengan aku ni. Dia macam aku dah kantoi je tu. Okay. So bila baca ayat kursi kan, dia cakap what the fuck. Dia baca ayat kursi. Allah cuma yang wala ya'uduhu tu dia tak baca lah. So bila dah jadi macam tu, kalau bagi aku suka bertanya pada benda tu. Dia bukan just kita nak potong tangan apa semua. Kita bertanya, kau dari mana? Apa tujuan kau sini? So sampailah satu soalan tu tanya dia. Tai yang kat luar tu, tai kau lah, yang aku bersihkan tu. Dia gelak. Gelak itu. Bulu-bulu tu apa semua, bulu kau. Lagi dia gelak. So dia macam ni lah. Long story short, dia dah, benda tu dia bukan settle kat situ. So dah lama, dalam setahun lebih macam tu. Orang hantar ke? Macam tu lah orang hantar. Tapi bila panggil ustaz apa semua, dia cakap rumah ni, dia cakap kubur dah. Maksudnya tak ada benda boleh masuk. Rumah tu dah kubur. Maksudnya dari pendinding lah. Pendinding dia kubur lah. Pendinding dia level kubur. So tak ada benda boleh masuk. So benda yang benda tu lah 2 tahun ke setahun lepas tu, dia masih lagi menunggu di depan rumah untuk masuk. Daripada scene kenduri tu, dia menunggu. Sampailah siapa ni, adalah ustaz cakap pokok mangga depan rumah tu buang. Sebab dia duduk situ. Sebab dia tak boleh masuk. Sebab dia menumpang. Tapi daun pokok mangga tu memang memang pelik lah. Masuk rumah kau. Ni satu ilmu juga lah. Kalau nampak macam pokok kan, secara sains dia akan mencari matahari. So
So dia akan ke atas. Faham. So dia akan ke atas. Pokok mangga, mana ada menjalar ke bawah? Pokok tu dia ke bawah. Mana ada matahari ke bawah? So sepatutnya kalau ikut sains, dia akan ke atas lah. Tapi pokok tu memang pelik. Dia jenis macam pokok kacang dah jadi. Dia menjalar-menjalar. So sampailah dah kan dah besar kan pokok tu. Memang panggil jentolak lah untuk tarik. Faham. Untuk tarik pokok tu apa semua. Barulah settle. Tapi nak cerita, dia nak menunggu peluang nak masuk tu, memang dah bertahun lah kiranya. So sangat. Maksudnya dia boleh masuk dah. Masa yang tu masa tu dia dah masuk lah. Dia tak boleh masuk. Dia pergi pada siapa yang boleh dia masuk lah. Cuma dia menunggu kat luar. Oh, sebab dah pergi baca benda tu kan. Macam mana boleh nampak tahi-tahi dia semua tu? Tu lah. Tahi tu serius lah. Memang Aku yang bersihkan tahi kau setiap. Tapi tak tahulah tahi tu. Tapi bila tanya, tak tahulah dia tipu ke apa. Cuma dia bila kita cakap macam tu, dia gelak. Dia react dengan gelak. Macam benda ni real. So lepas dah buang pokok tu, lepas dah buang pokok tu apa semua, dah settle lah kat situ. Tapi ni tips lah pada orang yang kat rumah kan. Ni tak tahu betul tak, tapi ni yang aku buat lah. Apa yang family aku buat. Kat rumah kena tanam pokok-pokok yang berduri. Pokok limau, pokok bidara, pokok bidara. Pokok bidara. Bunga raya. Bunga raya tak sure. Tapi limau lah. Kat rumah aku ada 4 jenis kot. Limau. 3 jenis. Urut nipis semua. Memang banyak lah. Pokok ni pun jadi petanda kalau ada orang nak menghantar ataupun ada benda nak masuk. Kalau lah pokok tu mati, means adalah sesuatu. Satu lagi benda ni, kucing. Ikan pun satu juga. Lagi satu ni, lidah buaya. Lidah buaya. Pernah satu time tu beli lidah buaya. Yang tu dalam plastik hitam tu lagi tau. Tak pindah lagi. Letak je situ. Belilah dalam 5 pokok situ lah. Lepas tu nak jadikan cerita, ada orang hantar. Dia masuk lah kat siapa-siapa family yang ni kan, yang lemah sikit. Lepas tu bila dia masuk, bila kita borak, macam cakap dia memang suka borak, engkau ni dari mana apa semua. Lepas tu dia menangis. Cakap, adik aku dia terlanggar lidah buaya mati. Dia cakap dia datang 5 beradik. Cik tu datang 5 beradik. 1 mati. Dia kena lidah buaya. Terhiris. Terlalu ke? Terhiris sikit je. Tak. Dia macam dia sedih kan? Dia sedih. Dia cakap dia sedih. So apa dekat lidah buaya tu apa jadi? Tak ada apa pun, okey je. Cumanya benda tu dia terkena kan. Dia terkena, tak tahulah terkena macam mana, wallahu alam lah. Tapi disebabkan pokok-pokok tu lah, dia maksudnya benda tu mati. Tapi dia memang sedih lah. Lepas tu dia dah cakap lah, lepas ni kalau keluar apa, bawa adik kau sekali. Itu ada. Tapi tak nampak lah. Tapi pokok-pokok tu berguna. Pokok-pokok tu bila dekat rumah. Betul. Tapi yang kalau nak berubat, macam kita tak ada basic, tak ada ilmu pun. Saya kalau berubat orang, aku kalau buat orang pun tak adalah guna ayat gempak-gempak pun. Guna ayat Qala Musa Majidtum bihisih tu dengan 3 kul. Cumanya dalam hati tu kena yakin betul kan? Yakin betul. Kena tahu maksud Qul Allahu Ahad tu apa. Dan macam bab menghiris tu memang kena membayangkan dan menjadi. Kau kena bayangkan tangan kau ni pedang, kau kena bayangkan tangan kau ni pistol. Dia macam ridiculous tapi sangat menjadi. Walaupun kau hiris sikit dia. Tapi dalam otak kau membayangkan tangan aku ni adalah pisau. Tapi kau tak nampak pisau tu. Tak nampak pun pisau tu. Tapi bila dia kena sikit, betul. Tapi aku pernah nampak yang betul-betul real life punya hirisan lah. Sebab macam ni? Sebab dulu aku pernah ikut ada ikut orang berubat. So berlawan dengan bomoh siam. Bila berlawan dengan bomoh siam ni, ada dia punya ritual lah. So kita orang tutup dengan kain kuning. Orang yang kena tu tutup dengan kain kuning. Tiba-tiba kain kuning tu dekat kaki dia tu berdarah. Tiba-tiba berdarah. Lepas tu angkat kain kuning tu terkoyak, kaki dia terluka. Maksudnya yang di sana tu
buat hirisan secara batin, tapi luka dia tu real. Berdarah. Memang berdarah betul lah. Memang berdarah betul. Yang luka tu siapa? Yang luka tu pesakit tu. Sakit tu. Sebab waktu tu macam saya ikut yang berubat tu, dia cakap, "Ya Allah, aku lupa nak kunci kaki dah." Faham tak? Contoh satu badan tu dia dah kunci, tapi kaki dia tu dia orang just buka dekat kaki je untuk hiris tu. So bila dah habis berubat tu, settle semua dah balik, memang ada darah dekat kapet kan. Kapet kat situ waktu tu ada dua lapis kan. Kain kuning tu dah koyak. Bila angkat kapet tu, kapet tu tembus. Padahal tak ada pisau apa pun. Just hanya daripada alam ghaib. Tapi kaki pesakit tu macam mana? Kaki pesakit tu dalam masa 2 bulan juga lah. Kena balut, kena macam luka betul lah. Hari-hari memang luka betul. Hari-hari kena letak limau. Kena cuci dengan limau. Tapi tu salah satu benda lah. Kalau kita macam kita keluarkan sesuatu daripada badan orang, benda rongga-rongga dia terbuka tau. So memang kena pagar. Memang kita kena pagar balik. Itu lah, kena ada ilmu lah. Apa step by step nak kena buat kan. Tapi ayat paling agung pernah yang aku dapat adalah kalau nak berubat apa semua, memang la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Ayat tu memang the greatest lah. Orang cakap memang ultimate punya ayat tu lah. La haula wala quwata. Kalau nak apa pun. Okay, so banyak kita dah share pada hari ni. Dan sekarang pun, to be honest, sekarang pukul apa dah? Ini kalau keluar ni cerita ni 12.30 tau. Sekarang 12.30. Kita rekod pada waktu malam. 12.30 malam. Detik. Benda tu wujud. Benda tu ada. Betul wujud. Tapi kita, selagi mana kita tak kacau dia, InsyaAllah dia tak kacau kita. Dan biarlah dia dengan kerja dia, kita dengan kerja kita. Dan of course kita berpegang pada Allah yang satu. So kalau korang dekat sana, yang kat luar sana, yang menonton podcast ni dan nak lagi kita orang sambung cerita-cerita, kita bawa jemput Danish kan. Kita bawa jemput Danish. Mungkin ada lagi kalau nak sambung ke apa kan. Ataupun orang kat rumah tu nak share cerita. Ya, betul. Tak ada masalah. Boleh komen. Itu sajalah kot. Kita pun dah 12.30. Masing-masing nak gerak balik. Hujan pula sekarang ni. Jadi kita tutup kita punya podcast dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe Hoi Podcast dan tonton semua episod Hoi Podcast. Share kepada kawan-kawan anda. Ciao.